Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah cinta, hidayah, inayahnya, dapat lagi kita bersama menunaikan ibadah cinta kita kepada Allah, dan dapat lagi kita meluangkan masa untuk menyambung perbincangan dan perkongsian kita tentang jalan pulang kita kepada Allah menerusi pedoman petunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerusi jalan tauhid hakiki. Ini tauhid yang bukan sekadar ilmu, tapi tauhid yang terpendam dalam lubuk hati kita sehingga melahirkan rasa cinta, takut, rindu dan sebagainya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam dan berbagai lagi. Dan juga jalan cinta kepada sekalian makhluk Allah yang ada dalam alam jagat raya ini, sama ada manusia, haiwan, jin dan sebagainya, juga sama ada mukmin, orang Islam, bukan Islam, bangsa Melayu, Cina dan sebagainya. Jadi dalam kita berbincang akan kitab kita Kunci Pengenalan Makrifah. Dalam pertemuan kita yang lalu telah kita kata, dalam kita mencapai, mendaki menuju Allah Ta'ala ini, semakin tinggi kita mendaki, mustahil yang dikatakan kita menyatu sehingga menjadi Allah, sebagaimana fahaman yang salah, yang tersesat ada segelintirnya sehingga mengaku dirinya Tuhan. Itu fahaman yang salah. Sepatutnya semakin kita meningkat makrifah kita, semakin timbul nilai kehambaan kita, sehingga kita semakin mirip sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada akhlaknya khususnya. Tapi setengah insan itu yang mulia sehingga wajah mereka pun ada yang menjadi mirip dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang berlaku kepada Syekh Ahmad, apa nama dia? Ahmad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Algeria ada seorang yang akhirnya menutup wajahnya dengan macam lebih pada nikop orang puang lagi, mata pun tak nampak sebab wajahnya terlalu indah sehingga menimbulkan fitnah pada umat di sana. Kita sambung muka surat 12 kitab kita, perenggan ke-49. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah susuk diri yang gemar diperkatakan. Sekarang ni pula takdirnya kita berada dalam bulan Maulidun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi banyak diperkatakan oleh umat baginda akan diri baginda, memperingati perjuangan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang raja yang tiada seperti seorang raja, seorang manusia biasa yang tiada seperti manusia biasa. Baginda menghimpunkan dua watak tersebut dalam satu diri, dalam menzahirkan satu tamadun manusia yang baru. Rasulullah SAW ni seorang raja sebenarnya, tapi dok perangai macam seorang raja. Sebab biasa seorang raja ni dia penyombong, dia tidak mahu berkawan, tak mahu bergaul dengan orang-orang miskin, orang-orang pakar, orang darjat rendah. Tapi Rasulullah sebaliknya, baginda juga bukan manusia biasa, yang ni rakyat biasa, tidak. Baginda lah ada kedudukan tersendiri yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kena faham boleh. Jadi terhimpun pada diri Rasulullah ni seorang pemimpin, bahkan seorang raja dengan manusia biasa macam rakyat, sehingga seluruh manusia boleh ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kira pangkat apa, darjat apa, situasi macam mana sekalipun. Sehingga kanak-kanak pun suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi orang tua. Tapi kita kadang-kadang kalau kita dengan orang tua boleh pergi, tapi anak-anak tak boleh pergi dengan kita. Itu beza. Macam saya Umar, budak-budak tengok lari takut. Rasulullah budak-budak pergi dekat.
Sebab keistimewaan Rasulullah SAW tu kena faham boleh. Maknanya semua orang suka dengan Nabi, dia boleh pergi belaka dengan orang. Itulah hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang istimewa. Manusia memang baginda manusia tapi istimewa. Itu kena ada beza di situ. 50. Baginda sallallahu alaihi wasallam menggabung dua watak tersebut dan menjadikan diri baginda bersama berada bergaul dengan sesiapa jua, dari setinggi-tinggi kedudukan orang yang diziarahinya dan serendah-rendah keadaan manusia itu tanpa sedikit pun merendahkan, malah memuliakannya. Ini Rasulullah bergaul dengan mana-mana golongan tadi, tidak ada pernah Rasulullah memperendahkan sesiapa pun, tidak pernah memperlekehkan sesiapa sekali pun. Tetap bergaul dengan keadaan ibarat sama level. Orang lain, orang yang bergaul dengan Nabi tak rasa kurang, tak rasa tak rasa rendah diri pun, boleh pergi. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik kanak-kanak, semua boleh dengan Nabi. Sangat harmoni yang kata, sangat seronok orang duduk dengan Nabi. Maka tak heranlah kalau ada sahibah yang bila berlaku perang, dia beritahu ayahnya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, dia tak kisah bagaimana Rasulullah hidup. Tak pelik dia kata. Sebab Rasulullah yang paling utama dalam hidup insan. Sebab semua orang suka, mengatasi, semua dikasihi Rasulullah ni, mengatasi ahli keluarga sendiri. Sebab memang sifat Rasulullah ni gitu, memang ada daya penarik yang sangat istimewa. Jadi kita ni kalau betul ikut Nabi, pengaruh dia jadi macam tu kan. Kau ramai orang suka kita, bukan kau ramai orang tak berahi, kau ramai orang suka. Bahkan walaupun kita jadi naik pangkat sebagai pemimpin ke apa ke, dia jadi seorang ulama ke apa sekali ke, tetap hubungan kita dengan orang kata orang bawahan, dengan rakyat kebanyakan ni keadaannya normal, macam biasa. Tidak ada jarak, tidak ada jurang antara kita. Tapi bila ada jurang, ini masalah. Ini tidak macam Nabi. Nabi tidak ada jurang dengan umatnya, tak kira siapa sekali pun. Okay. 51. Dari tubuh Adam, ini dari tubuh Nabi Adam asal tubuh kita. Tubuh zahir kita ni asal daripada tubuh Nabi Adam alaihissalam, menerusi perkahwin hubungan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa, melahirkan zuriat keturunan manusia sampailah pada mak ayah kita, akhir sampai pada kita. Dari roh Rasulullah SAW pula asal roh kita. Manakala mengikut ulama kita, roh kita berasal daripada roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis dan ada diperkukuhkan dengan ayat Quran sendiri. Yang pertama dicipta itu adalah ruh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru dicipta yang lain-lain semua ni. Dan bahagian jasad ni yang pertama dicipta adalah jasad tubuh, batang tubuh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian bersatu dengan ruh diri kita masing-masing hingga sampai gelaran kita, ni kita lahirlah di dunia ini. Lepas tu dia kata Nabi Adam ni bapa segala jasad. Rasulullah tu abar bashar, bapa kepada rohani kita. Dari cahaya roh insan dicipta akan sekalian roh pada alam dunia ini. Yang pertama dicipta adalah roh Nabi kita Muhammad SAW. Dari roh Nabi kita dicipta pula roh sekalian manusia. Cuma tak sama darjatnya lah. Ada yang dahulu, ada yang kemudian. Mungkin yang pertama-tama tu para anbiya, para rasul. Kemudian mungkin para sahabat, para wali dan sekaliannya. Kita mungkin keriang sikit peringkat tentang roh kita itu. Ada urutan dia lah tertentu tadi. Kemudian baru daripada roh manusia dicipta pula makhluk-makhluk yang lain. Antaranya makhluk binatang. Dikatakan ulama kita dicipta daripada nafsu kita. Sebab tu nafsu, dipanggil nafsu kebinatangan tu. Sebab tu nafsu kita tu terzahir dalam bentuk makhluk-makhluk binatang. Kalau kita ni banyak pemarah, bengis, itu dalam bentuk mungkin harimau, mungkin singa. Kalau suka banyak belik-belik hati kita ni, suka belik tipu daya orang, mungkin bentuk ular. Itu zahir dalam bentuk ular dan sebagainya. Kalau tak peduli hal haram, zahir dalam bentuk babi dan sebagainya. Itu ceritanya. Itu mengikut pandangan ulama kita. Nak kata ada hadis, wallahualam, saya tak jumpa lagi lah. Tapi menurut pandangan ulama, begitulah ceritanya. Sebab tu dikatakan di pada mahsyar nanti ada yang berkepala binatang, sebab menzahirkan hakikat diri kita tu bagaimana. Maksudlah manusia tapi berkepala binatang, sebab hakikat dirinya. Dia mengikut bagaimana wataknya di dunia ini. Kalau dia asyik fikirkan siang malam, asyik fikir makan minum saja, makan minum yang jadi keutamaan pada dirinya, ini akan bangkit sebagai kepala lembu. Na'udzubillah.
Macam pernah lah seorang wali Allah, saya lupa nama apa, di Malaysia kita lah. Dia pernah buang air merata je di dalam keadaan mabuk, dalam keadaan kata tak sedarkan diri, dalam keadaan fana istilahnya. Dia buang air di pasar tu depan-depan orang ramai je. Jadi bila orang tanya dia, kenapa kau buang air depan orang ramai? Dia kata dia tak nampak manusia pun, dia nampak lembu semua. Di pasar tu dia nampak lembu lagi. Dia tak salah dia buang air pun sebab depan lembu dia kata. Kalau depan manusia salah. Ni ada ceritanya, riwayatnya. Sekolah mana kesahihannya wallahu alam. Tapi seorang wali Allah yang besar yang masyhur juga. Saya tukar manusia orang ni. Jadi tak mau sebut nama, takut jadi apa, jadi terfitnah pada dia pula kan. Kita tu ada kata ni. Maka kita adalah khalifah Allah atas muka bumi. Jadi sebab tu makhluk lain ni duduk bawah pada kita. Sebab tu kita ni khalifah, penanggungjawab, pengganti Tuhan. Bukan kita jadi Tuhan, pengganti wakil Tuhan dalam mentadbir alam ini. Itu tujuan asal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran hanya pada insan sahaja sempurna akan sifat dan asma Allah SWT. Apatah lagi pada diri makhluk manusia insan inilah sempurnanya penzahiran segala sifat-sifat dan asma ini asmaul husna Allah Subhanahu taala, juga zahir akan perbuatan-perbuatan Allah taala pada atas diri makhluk manusia ini, sempurna atas kita. Sebab tu disebut kita ni apa, kejadian yang paling baik, laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian, segala sifat Allah taala terzahir atas kita. Dan segi rupa zahir pun kita yang terbaik, mengatasi rupa malaikat. Tengok malaikat takut kita. Kalau malaikat bagi rupa sebenar, takut kita. Bukan tunggu apa ni malaikat Malik muka nakir dalam kubur tu takut dah. Malaikat baik-baik pun Jibril alaihissalam pun contohnya kalau mutu bagi sini rupa sebenar, dia takut kita. Sebab kok paling comel kali manusia kan. Macam alam jin pun tak comel kot. Tak ada alam jin comel. Tak comel mana alam jin pun. Memang banyak alam jin pun banyak rupa-rupa yang menakutkan. Sini maknanya salah, kita salah faham ni. Bila tengok jin rupa uduh terus kata jahat. Tu salah tu, jangan sebab memang rupa dia uduh. Maka bila dia uduh tak mestinya dia jahat. Kita betul kena faham situ. Jadi salah tu. Okey. Jadi segalanya kita khalifah sebab pada kita terzahir segalanya, dan ni memang untuk kita diperintahkan. Sebab kita ni pemimpin pada alam ini. Tapi malamnya kita yang banyak buat kerosakan padanya pada hari ini. 52. Dirimu adalah nur suci yang telah bersaksi memandang Allah Subhanahu Wa Taala di alam nur, yakni di alam arwah. Dirimu ni mana? Roh kita yang asal itu. Semua roh kita di alam arwah telah bersaksi. Bila ditanya alastu bi rabbikum, semua menjawab bala syahidna. Semua telah bersaksi, syahid, memandang dengan pandangan mata rohani kita bahawa kebenaran la ilaha illallah di alam arwah dahulu. Namun untuk menguji kebenaran tersebut akan cinta dan makrifahmu, maka engkau diturunkan ke alam kasar ini. Dulu di alam roh semua telah mengakui, mengiktiraf bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan kita. Dialah segala-galanya. Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Jadi pengakuan kita itu perlu diuji. Maka diturunkan kita ke alam zahir ini. Ini tempat ujian. Jadi baik yang lahir di Amerika, baik yang lahir di China, di Rusia, di Alaska, di Australia, mana-mana pun, benih rohani semua beriman. Sebab tu lahir manusia ini putih bersih, kata Rasulullah SAW. Mak ayah yang mencoroknya. Jadi lahir kat mana-mana pun lahirnya sudah beriman. Kemudian dididik oleh mak ayah hingga terpalinglah diri mereka. Kita ini banyaklah bersyukur sebab lahir pada mak ayah yang sudah beriman. Jadi kata terpelihara. Ibarat benih yang ditanam di tanah yang subur kita ni. Mereka tu ibarat benih yang jatuh di tanah yang gersang. Padang pasir. Tapi jatuh di tanah yang subur sekalipun, kalau tak dijaga, tumbuh tu tumbuh kat tanah molek. Tetapi kalau tak dijaga boleh mapuh pokok tu.
Kalau tak diraja boleh menyakit. Tak dijaga, tak dicatat boleh menyakit banyak. Ni kita di Malaysia ni, negara Islam. Mereka yang di negara bukan Islam tadi memang rata di tanah yang gersang, tanah yang tak subur. Tapi jika dibaja, disiram, saya tumbuh subur juga. Jadi masalah membaja menyerang itulah usaha ikhtiar manusia. Benih ada belaka dah, benih iman ada dah. Lahir di tanah yang subur sekalipun, tapi kalau menengkuk hawa nafsu tak naik juga. Ditutup benih itu contohnya. Dia kena faham lah. Itulah keadilan Tuhan. Semua lahir sudah beriman, tapi diuji kita tadi dengan berbagai ujian. Mereka yang di tanah gersang, bila mereka terima Islam, tengok macam mana mereka berubah. Sungguh mereka dengan Islam kan. Kita hak asal Islam dah ni, tak sungguh mana. Tu rugi pula. Jadi tak boleh lah gitu, tak sepatutnya gitu. Patut kita hak Islam asal ni lah lebih molek. Tapi berlaku sebaliknya, malangnya. Sebab kita tak bersungguh mengenal agama kita. Sedangkan mereka yang tidak ada Islam masa ni, mereka bersungguh. Mereka melihat keindahan Islam, begitu indahnya Rasulullah SAW, mereka terus terpaut hati. Kita ni sebab hari-hari dah dengar, jadi macam kalih. Jadi kalih dia jadi tak sungguh. Itu kerugian kita lah. Sepatutnya semakin kita dengar ni, semakin bertambah hemah kita, semangat kita. Untuk kita berpaut pada agama ini, untuk kita menyebarkan agama ini. Kasihan sebenarnya saudara kita yang belum beriman ni. Cukup-cukup kasihan. Sebab mereka asal telah beriman. Roh mereka meronta-ronta mencari Tuhannya. Tapi mereka tak faham. Maka mereka tersalah mencari Tuhan. Sebab diri asal mereka, roh itu sangat inginkan Tuhannya. Sangat rindu pada Tuhannya. Sebab tu kalau menyanyi akan nyanyi lagu-lagu asyik, lagu-lagu rindu, lagu cinta. Sebab rohnya cinta pada Tuhannya, rindu pada Tuhannya. Maka tolong kasihanilah mereka. Tolonglah buat sesuatu agar mereka kembali kepada Tuhan mereka, kembali pada cinta sejati mereka. Ini tanggungjawab kita sebagai orang yang telah beriman, yang akan Tuhan tanyakan di akhirat nanti. Saudara kita ni ramai ni, negara kita Islam, negara Malaysia kita ni hampir separuh daripadanya, 40% lebih bukan Islam lagi. Banyak kerja kita, peluang kita besar, kita dapat pahala yang besar. Tapi kita mengambil jalan banyak nak bertempur, nak bergaduh. Ini masalah. Sedangkan orang-orang tua kita dulu kan, mereka yang bukan Islam ni boleh ada je kawan. Kita dulu zaman saya lah, zaman budak-budak dulu, air raya Cina, jalan mau cikgu Cina. Boleh ada je kok. Bahang kuih bulang tu. Tapi dah ni jadi banyak. Tu lah. Dengan apa yang ada dalam masyarakat kita ni, banyak tak molek jadinya. Maka kita kena baiki balik. Jangan salahkan siapa-siapa. Salah kita juga ke mana-mana pun. Kita buat kerja kita masing-masing. Lama-lama dia molek. Jangan tunjuk orang tu orang ni, jangan tunjuk diri kita ni. Tunjuk orang pak bagi kita. Tu lah. Kita banyak salah sendiri. Tadi kita tak faham agama kita sendiri dengan sebenarnya. Kita tak faham cerita asal diri kita ni daripada alam sana. Seronok duduk alam sana sebenarnya, berhadap-hadapan dengan Allah Ta'ala dan keadaan sesuai di sana. Jangan panjang sini berhadapan-hadapan macam kita ni, jangan. Itu makhluk. 53. Maka lantaran engkau bersifat nur yang amat kuat, cahayamu tidak sesuai untuk berada pada alam jisim, maka Allah SWT mencipta badanmu daripada alam jisim yang berunsur bumi, iaitu api, air, angin dan tanah. Jadi nur tu, diri kita khasa, diri roh itu memang energinya ataupun tenaganya sangat kuat. Dan tak sama dengan unsur ni. Ni alam unsur tanah. Kita asal tu unsur cahaya, lebih hebat daripada unsur cahaya malaikat. Jadi nak datang sinilah bentuk cahaya tadi, bentuk roh tadi tak sesuai. Bahkan boleh punah halang ni, boleh musnah sebab kekuatan energi yang ada pada kita. Maka untuk sesuai kita hidup di sini, maka dia ciptalah jasad ini dari unsur tanah juga. Macam jasad Nabi Adam AS yang asalnya. Didatangkan satu riwayat disebut dia ambil turun ke bumi, ambil banyak tanah lah. Ada ambil tanah daripada Bukit Tursina di Mina, macam-macam ambil, dihimpun hingga jadi satu jasad. Daripada Nabi Adam lah lahirnya kita semua. Dan memang hak jadi tubuh kita ni, hak jadi sel-sel badan kita ni, semua hasil pada kita makan. Makan tadi tak kira makan haiwan ke, makan tumbuhan sayur ke, semua daripada tanah juga belaka. Memang semua daripada tanah ni.
daripada saripati tanah. Air mani ayah kita tu yang jadi kita ni pun daripada tanah. Situlah tanah ni merujuk pada semua unsur-unsur alam zahir ini, iaitu angin, api dan air pun termasuk di dalamnya. Maka dalam tubuh kita ni semua ada 4 unsur ni. Kan darah kita itu api, lepas tu dia panas. Satu panas. Otak kita ni banyak unsur air. 70% otak kita adalah air. Super macam bumi. Bumi 70% air, 30% saja adalah tanah. Super lah otak kita ni. Sebab tu kalau kurang minum air, dehydration, masalah otak kita. Otak-otak kita tu unsur tanah. Dan bagai-bagai lagi lah, saraf tu unsur angin dan sebagainya. 54. Maka Allah SWT mencipta badanmu memiliki segala sistem yang dapat mengawal kekuatan cahayamu hingga frekuensimu mampu sesuai dengan alam jisim. Ini pakai ilmu sains sikit. Maknanya jasad kita ni, rohani kita tu nak berhubung dengan alam zahir ini pula, dia perlu pada badan yang sesuai dengan alam zahir ini. Dan pada alam zahir ini ada dah semua sistem. Sistem penglihatan, pendengaran, pertuturan, semuanya. Maka dihubungkan dengan roh kita, maka sesuai kekuatan masing-masing tadi. Maka bolehlah kita berinteraksi dengan alam zahir ini. Mata kita frekuensi sesuai dengan mata manusia, maka boleh nampak depan kita ni. Kalau frekuensi mata kita ni dia beri frekuensi frekuensi rendah lagi, kita boleh nampak kumang-kumang semua terbang ni. Kalau nak jalan boleh dok kalau nampak kumang penuh. Dok nak jalan tu penuh kumang ni. Atau buka pada frekuensi kita nampak alam jin. Allah penuh jin. Itu orang tengok alam jin tak takut, penuh jin. Jalan ke mana? Lepas tu maknanya kalau tukar frekuensi ni boleh masuk alam jin. Bukan alam jin ni planet lain, dok alam jin sini juga. Bukan planet lain alam jin lah. Tukar frekuensi ni je. Tukar. Contoh frekuensi mata saya dah ingat ni. Berapa boleh lain ni dok. Tukar. Dia juga frekuensi pendengaran telinga kita dia ada. Sebab tu ada hak kita tak dengar, binatang dengar. Kalau kita pergi kubur orang tepik dalam kubur tu kita tak dengar. Tapi binatang boleh dengar. Sebab tu jarang ada binatang atau kubur. Kalau tak ada binatang atau kubur tu maknanya baik lagi lah kubur dulu. Nanti mati tanah situ tak Moga-moga numpang orang lain tadi. Kalau tak ada binatang sekor ni, sebab kalau ada memang tepik lagi belaka. Kalau ada orang kena azab dalam kubur. Sebab Rasulullah sebut tu. Cuma kita tak dengar. Kalau kita dengar, Rasulullah kata memang asal Rasulullah dengar belaka supaya insah. Tapi kalau dengar belaka, apa jadi tahu tak? Orang mati tak ada nak kita tanam. Tak takut tanam lagi. Kamu dengar lagi. Tak siapa nak tanam orang mati. Tak ada orang nak urus jenazah. Lepas tu Rasulullah doa. Rasulullah doa dia. Habis kita dengar belaka kata tepi lah kubur. Memang insah belaka kata tobat jadi molek belaka. Tapi tak dengar. Tapi ada orang tertentu dengan ahli dia beramal sungguh-sungguh, Tuhan buka hijab hati dia. Maka terkasyaflah dia mendengar raungan dalam kubur. Ada orang dapat benda tu. Bahkan ada orang dapat melihat lagi. Ada orang hak kerja gali kubur dah tu kena kubur tu boleh dengar. Ada. Kita kata tu pun tak ada benda kok. Tu masing-masing lah anugerah Tuhan tadi. Tuhan pilih kerana kebaikan yang kita buat. Ada orang diberi ni begitu macam-macam, tak sama. Tapi mana dia ibaratnya frekuensinya ditingkatkan sehingga dapat dia mendengar, menyaksikan semua tu. 55. Sifat memandangmu pada martabat nur memiliki kekuatan cahaya yang kuat. Maka Allah SWT mencipta mata yang memiliki sistem yang hebat yang dapat merendahkan cahaya pandanganmu di alam kasar ini hingga dapat melihat segala asma'. Ini asma' husna dan sifatnya dalam bentuk jisim. Saya sebut tadi lah, frekuensi mata direndahkan hingga sesuai dengan alam ini sehingga boleh melihat katanya sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala. Hak asalnya itu tak kenal, tapi terpandanglah sifat Rahman Tuhan itu dalam bentuk makhluk-makhluknya, dalam bentuk seorang ibu menyusukan anaknya, dalam bentuk kipas ni. Semua ada ni. Ini kasih sayang Tuhan, memberi rasa nyaman pada kita. Alatnya kipas, hakikatnya apa? Asma' Ar-Rahman Tuhan, kasih sayang Tuhan. Itu zahir dan betul tu. Lepas tu kerja mata kita ni, kerja mata kita asal balik nak tengok apa benda saja, tengok balik sifat Tuhan tu. Tengok air ni, tengok balik sifat Tuhan apa ni hak ada antaranya. Sifat Ar-Razzaq, Allah memberi rezeki. Sifat apa? Al-Qudus, Maha Suci, pembersih. Air pembersih, menghilangkan dahaganya dan sebagainya.
nampak hak Tuhan, tapi terzahir pada air. Kita tengok macam tu lah. Sepatutnya tengoknya, mata kita ni tengok balik. Dia kena pergi situ, baru sempurna tugas mata itu. Aku tengok air, nampak air saja, tak selesai lah kerja mata tu. Tugas kerja mata, Tuhan cipta mata ni bukan untuk tengok air, untuk tengok apa di sebalik air. Apa sifat Allah yang terzahir padanya, apakah asma Allah yang terzahir padanya. Itu tugas mata. Tugas telinga pun sama. Jangan dengar bunyi je ni, bunyi berderung, bunyi anginnya, bunyi saya cakap, bukan tu saja. Apa yang terzahir di sebaliknya, apa yang terrahsia. Berong bunyi benda tu. Kan Tuhan sebut dalam Quran kan, segala apa yang ada ni bertasbih kepada Allah. Bunyi berong ni bunyi tasbih sebenarnya. Dah dengar dah. Tak dengar, mana telinga dah habis lagi kerja dia. Maka kena tajamkan telinga kita dengan menghidupkan hati kita dengan zikrullah, menghidupkan akal kita dengan tafakur, memikir-mikir rahsia kejadian alam, sehingga Tuhan buka pendengaran telinga kita ni boleh mendengar kalam-kalam zikir. Ni musim hujan katok nak ngerong tak lama lagi. Ni gambar katok. Tapi kalau orang dengar tasbih katok, dia dah arahlah katok. Kalau kita dengar ngerong je nak tidur, sakit hati katok kan. Kalau boleh pelekong dah, tak nampak lah masalahnya. Tak jumpa cari. Kalau jumpa cari, siap lah kata. Orang tak pakai N, orang faham tak pelekong. Sederhana. Tak sebenarnya. Tapi kalau orang dengar zikir ni, Allah ataupun dengar Alhamdulillah, pada saya lah katok ni zikir dia Alhamdulillah. Sebab dia bersyukur dengan nikmat hujan. Alhamdulillah. Tapi masa katok lah zikir dia. Macam ayang kan, ayang pukul 3 pagi bangun tahajud kan, dia semayang cari ayang tu, tak tahu dia sebut mana tu, mungkin sebut Allah je. Tapi kita dengar ketok lah tak. Bunyinya kokok lah. Subuh pun, garik pun, kita dengar dia kokok je. Padahal itulah pujiannya pada Allah. Kipah pun mungkin ada bunyi dia sendiri. Kita bunyi berong ni, gitu je dengarnya. Tapi kalau Tuhan buka kasyahkan telinga kita, mungkin dengar Allah berong juga, tapi ada butir Allah. Tunggu putus kamat repik pun lama. Kita dengar punya sakit hati, marah lalu. Tapi kalau bunyi zikir Allah dah marah dah lah. Perih lagi. Waktu kita akan sungguhnya. Sebab bila terbuka rahsianya, sungguh kan ecek ni. Lalu sendiri ya. Bila Tuhan buka kat rahsia ni, kita akan sujud desanya. Betul Tuhan kata. Sebab Tuhan sebut segala makhluk bertasbih sembahyang pada Allah Taala. Kata kapek-kapek ni pun, kita tengok macam tak geruk pun. Cara dia kita dah tahu. Tuhan khabar kan dalam Quran mesti ya kan. Tapi bagaimana sebenarnya? Bagaimana je. Bila kita tak nampak, jangan kata tidak. Sebab tu kita kena sayang kapek. Kena jaga dia biar bersih. Ni bukan buat mudah-mudah. Sebab dia masing-masing pun ada tugas dia kembali pada Tuhan. Itu sebenarnya. Faham elok-elok bab ni. Okay. 50 mana ni? 56 pula. Tadi 55, 56. Tubuh yang dicipta dari alam dunia memiliki cahaya yang amat rendah dan perlahan. Ni tubuh kita ni cahayanya rendah. Sebab dia kalau ikut susunan dia cahaya yang paling akhir dah. Lepas tu dia zuhir. Kalau orang belajar cahaya ni, dia laju. Tengok kipas ni kan. Berapa bilah sebenarnya kipas kita kan? Kita tengok gini, tahu tak berapa bilah? Mungkin pak boleh teka je kedok dah tahu ni. Orang tahu, orang tengok dah je berarti tahu lah. Orang dah tahu dia teka. Kau ni lagi lah nak teka apa? Nah, berapa bilah ni? 3 ke 4 ke 2 je. Dah logik 2. Orang 3 tepat lah. 3 tepat dah teka dah 5 kata. Tapi kalau dia slow, boleh nampak lah kan. Macam kau nampak. Jadi alang hak zahir pada mata kita ni alang yang perlahan. Tapi bila dia laju tak nampak lalu. Jadi kita ni alam yang perlahan, cahayanya perlahan, tenaganya perlahan. Cahayanya amat rendah dan perlahan. Apabila dirimu yang bersifat nur berada di dalamnya, mana diri kita, roh tadi tu, roh yang bersifat cahaya. Jangan sama cahaya ni
berada dalam jasad kita ni, berhubung dengan jasad ni, ia menjadikan cahayamu berada dalam kerendahan dan perlahan juga. Ini masalahnya. Asalnya Tuhan cipta jasad ni supaya roh dari diri kita hak asal boleh guna untuk tengok di sini. Tapi bila masuk berhubung dengan jasad ni, sampai ke roh kita pun jadi perlahan terpengaruh, orang kata terpengaruh dengan jasad ni. Amat bahayanya ia membawa dirimu akan lupa asal dirinya dan apakah tujuan ia berada di dalam badan. Jadi bila duduk dalam ni lah, dia pun jadi terlupa. Sebab slow sangat tu hingga kita lupa tujuan asal kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Hingga kita lupa janji kita dengan Tuhan di alam arwah dahulu. Dia duduk dalam tubuh ni. Ni masalah dia. Tubuh ni. Ni tipu daya. Tipu daya kita nombor satu. Ujian nombor satu lah jasad ni. Sebab tu kita tengok, kenapa bulan-bulan biasa kita susah nak bangun tahajud, tapi bulan Ramadan gagah bangun tahajud. Sebab apa? Satu keberkatan bulan, tapi sebenarnya hak besar lagi sebab bulan Ramadan jasad ni gagah ke lemah? Lemah kan? Sebab kurang makan. Tidur pun kurang sebab kuat beramal pula ni. Dia kurang ikut jasad. Jadi bila jasad lemah, roh kita pun gagah balik mula. Sebab tu bangun malam gagah. Tapi bulan biasa ni jasad gagah, roh nak bangun sembahyang tahajud, jasad tu bangun apa, buat tidur lalu. Dia bagak gitu. Jadi kita berlawan dengan jasad kita semua. Tu dak gerak. Bangun dah, jasad kalau relax lu, lengah lagi, relax lu, duduk jap. Duduk kejap kita nyanda pas seduh lagi. Sampai kecerah apa orang katanya pula. Ni masalah gitu. Tipu daya jasad kita ni. Okey. Tapi jasad ni tujuan tadi dah. Dia ada ni untuk kita melihat kembali. 57, pada badan juga ada unsur alam malakut, yakni bersifat syaitani. Dan alam malakut bukan alam malaikat. Tu faham sikit tu. Kadang salah faham kadangnya. Kalau ikut ulama sufi kita, alam kita ni alam rohani, alam roh, ada dipanggil sebagai alam lahut istilahnya. Tu alam rohani lah, alam roh. Bawah sikit pada dia tu ada alam jin ataupun alam syaitan. Alam jin sebenarnya. Tapi umumnya sebut jin ni jahat, syaitan yang gaib itu. Itu kadang dipanggil sebagai alam malakut istilahnya. Itu silap saya tu. Alam lahu ruh manusia, bawah dia alam jabarut, iaitu alam malaikat. Bawah pada tu baru alam malakut, itu alam jin dan syaitan. Bawah pada tu baru alam syahadah ni, alam zahir, alam jasad kita ni. Itu istilahnya. Jasad kita haiwan semua duduk sini lah. Jadi alam malakut ni pun ada unsur dalam diri kita ni. Jasad kita ni pun terdiri daripada unsur alam malakut yang bersifat syaitani, dan juga unsur alam bumi ataupun alam syahadah tadi, yakni bersifat haiwani. Ni tubuh ni ada sifat syaitan, ada sifat haiwan pada tubuh ni. Kedua-dua unsur ini boleh membawa dirimu yang suci dan mulia menjadi kotor dan hina apabila unsur ini dapat menarik dirimu terperangkap dengan segala sifat-sifat mereka. Jadi bila kita kuat sangat jasad ni, dia ikut ke dia sangat, maka tak adalah kita terheret kepada ikut sifat syaitan, terheret ikut sifat haiwan. Lepas tu Ramadan tu puasa untuk mengekang sifat haiwan kita, makan, minum, tidur, syahwat. Jadi dengan tu pula syaitan pun ditambak yang menggoda kita tu, diikat supaya kurang gangguan syaitan pada sifat unsur syaitaniah kita tu. Maka dibangkitkan unsur unsur malaikat pada kita, alam jabarut, dengan ibadah-ibadah yang banyak, dengan tasbih, syukur dan sebagainya. Jadi atas jasad ni lah mengganggu kita pula. Tujuan asal jasad supaya kita mengenal Tuhan di sini. Tapi sebab unsur yang ada pada jasad ni sehingga memperendahkan unsur asal diri kita, yakni ruh kita itu. Tapi Allah Ta'ala ini zat Tuhan yang maha baik. 58. Lantaran itu Allah SWT mendatangkan para nabi, para rasul,
Sehingga yang terakhir iaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW dalam mengingatkan asal usul diri dan memimpin agama kita tiada terperangkap dengan dua unsur tersebut. Sebab tu kasih Allah Taala mengutus para rasul. Seorang-seorang beringat balik pada kita, kamu ni asal daripada alam sana. Jangan terikut dengan nafsumu ini, jangan. Beringat balik saya. Siapalah akhirnya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kasihnya Allah Taala. Dia atau kita nak uji kita, tapi terbelenggu kita di sini, maka datang para rasul memperingatkan kita. Terang balik, jangan tertipu dengan dirimu ini. Ingat tugasanmu yang sebenarnya. Kalau sekadar memandang air itu masih lagi sifat haiwan. Macam contoh mudah lah, tengok pisang, nampak pisang untuk dimakan, itu martabak monyet, martabak beruk. Kalau kita tengok pisang nampak gitu kok, serupa darah lah maknanya. Tapi bila tengok pisang, bukan kadang nampak makanan, nampak juga makanan, tapi nampak nikmat dari Tuhan, maka kita pun bersyukur. Alhamdulillah, ini martabat malaikat. Sebab memuji Tuhan, melihat rezeki dia tu. Martabat insan, martabat kita manusia, tengok pisang hadis, bukan kadang nampak pisang je, nampak sifat Ar-Rahman Allah, nampak sifat Ar-Razzaq Allah, antara contohnya. Nampak sifat apa lagi? Jamal Allah, indahnya Allah buat pisang. Nampak sifat apa? Kebijaksanaan Tuhan. Sebab pisang pun berbagai-bagai jenis ada, berbagai-bagai color dan sebagainya. Sedih, nampak sedih. Itu baru sifat manusia. Kalau alhamdulillah malaikat molek sikit. Kalau nampak makanan saja, berat itu sifat jasad ni saja. Jangan duduk situ. Ramai-ramainya sifat malaikat tu kena ada. Ucap alhamdulillah. Tu suruh tengok benda pun bismillah, alhamdulillah. Tu Nabi suruh ajar tu supaya ada sifat malaikat, untuk kita kembali pada sifat kita yang sebenar. Ini sifat alam lahu, sifat rohani kita, memandang segala-galanya tiada yang lain melainkan cerita tentang Allah, tiada yang lain melainkan perbuatan Allah, asmaul husna Allah, dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu tiada lain melainkan menzahirkan akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Kerana zatnya tak dapat dipandang, maka memandang akan hak Allah itu, mengenali Allah itu menerusi makhluk-makhluknya. Jadi itu saja dulu untuk kali ini, untuk malam ini. Sebelum tu mohon maaf, kereta saya tu belok orang tu, sebab nak masuk parking tak ada lagi. Kalau mengganggu minta maaf lah, nak balik lagi belok sikit tengah jalan tu. Wallahu a'lam bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada tempat kau. Ya. Awak masa nak ada. Betul, biar orang lain masuk.